Kaum Cina adalah warga negara Malaysia yang berketurunan bangsa Han. Mereka merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu, dan kebanyakan mereka adalah keturunan pendatang berbangsa Han yang datang ke Tanah Melayu semasa pemerintahan dinasti Ming sekitar abad ke-15, dinasti Qing dan Republik China. Selain itu, kaum Cina mempunyai dua sejarah, iaitu gelombang pertama. Bangsa Han gelombang pertama datang pada abad ke-15 semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hubungan diplomatik antara kerajaan China dan Melaka memuncak semasa di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, di mana baginda berkahwin dengan puteri Hang Lipoh lalu membawa bersama golongan bangsawan, pengikut-pengikut dan hamba-hamba dari negeri China ke Melaka. Kebanyakan daripada mereka terdiri daripada berketurunan Fujian. Rombongan tersebut membawa masuk bangsa Han yang kemudiannya berkahwin dengan penduduk tempatan lalu membentuk kumpulan masyarakat peranakan. Maka mereka boleh didapati di Bukit Cina. Kini keturunan-keturunan masyarakat ini kebanyakannya dari wilayah Fujian, di mana ia digelar baba lelaki dan nyonya perempuan. Manakala gelombang kedua ialah pada abad ke-19 dan ke-20, bangsa Han berhijrah secara beramai-ramai ke Tanah Melayu. Mereka dari Selat China, terutamanya dari daerah Fujian, Guangdong, Guangxi dan Hainan. Mereka membentuk penempatan di negeri Perak, Selangor dan negeri Sembilan, terutamanya di lombong-lombong biji timbang untuk bekerja sebagai buruh lombong dengan sokongan British. Selain itu, mereka juga menetap di negeri-negeri selat seperti Singapura dan Pulau Pinang. Kebanyakan bangsa Han mudah dijumpai di zon selatan dan juga pantai barat, terutamanya negeri Johor, negeri Sembilan, Selangor dan Perak. Manakala bangsa Han merupakan kaum majoriti di negeri-negeri selat seperti Pulau Pinang dan Singapura. Manakala di negeri Johor, Sultan Abu Bakar memperkenalkan sebuah perlembagaan dan menumbuhkan sebuah sistem pentadbiran yang cukup berkesan. Di bawahnya, Johor menikmati pembangunan ekonomi yang cemerlang. Permintaan lada hitam dan kapir yang tinggi pada abad ke-19 menyebabkan pembukaan ladang-ladang baru dan kemasukan buruh China secara beramai-ramai. Sultan Abu Bakar kemudiannya dikenali sebagai bapa Johor moden. Bangsa Han dibawa masuk melalui sistem Kang Chu untuk bekerja sebagai kabir di bawah pengawasan seorang Kang Chu, iaitu ketua puak-puak bangsa Han. Setiap Kang Chu dipertanggungjawabkan untuk mengawal, membayar sewa bagi kawasan yang dibuka serta menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh buruh Cina di bawah pengelolaannya. Pada tahun 1860-an, seramai 15,000 bangsa Han telah dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kang Chu ini. Pada akhir abad ke-19, pihak British telah memberi galakan terhadap kemasukan imigran Cina ke Tanah Melayu, kerana pihak British memerlukan tenaga buruh yang ramai supaya dapat membantu mengeluarkan biji timah yang banyak untuk keperluan revolusi perindustrian di Britain. Suku dialek. Etnik Cina di Malaysia terdiri daripada beberapa suku dialek. Terdapat 6 suku dialek utama: Hokkien, Hakka, Cantonese, Teochew, Hainan dan Fuzhou. Adalah terbukti bahawa orang yang tergolong dalam golongan suku dialek tertentu tertumpu dalam bahagian komuniti berbeza di Malaysia. Suku Hokkien membentuk suku dialek yang terbesar bukan sahaja dalam masyarakat Cina Malaysia, malah juga di negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Melaka,
Kedah, Terengganu, Kelantan, Kelang, dan kawasan pantai di Selangor serta Johor Barat. Bahasa Hokkien juga ditutur di ibu negeri Sarawak iaitu Kuching. Kebelakangan ini, saluran televisyen Malaysia menampilkan rancangan berbahasa Hokkien dari Taiwan untuk mengimbangkan kandungan dialek-dialek Cina dalam media Malaysia. Suku Hakka pula membentuk suku dialek yang terbesar di Sabah dan Sarawak. Bahagian-bahagian di Johor terutamanya Kulai, Selangor, Kuala Lumpur dan Pahang. Suku Hakka juga didapati di Pulau Pinang, Johor Bahru dan Perak, di mana mereka mungkin dijadikan suku dialek terbesar di tempat-tempat tersebut. Suku Katonis membentuk suku dialek terbesar di Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Negeri Sembilan dan Perak, di mana golongan ini membentuk peratusan besar dalam populasi. Suku Katonis juga membentuk suku dialek terbesar di Johor Timur dan sedangkan Sabah. Sedangkan pernah digelar Hong Kong kecil kerana bandar itu pernah dijadikan tempat tinggal kedua bagi kebanyakan datang dari Guangdong, di mana pemandangannya menyerupai Hong Kong pada 1970-an dan 1980-an. Media bahasa Kantonis juga disiarkan dalam saluran televisyen Malaysia, terutamanya di M2, MTV7 dan ATV. Suku Teochew ditumpukan di beberapa bahagian tertentu di Pulau Pinang. Kebanyakan pulau-pulau di Sabah dan Johor Selatan, terutamanya Johor Bahru dan Pontian. Secara amnya, terdapat 3 kumpulan sublinguistik orang Cina Malaysia yang selari dengan 3 pusat metropolitan. Kumpulan Pulau Pinang dan Melaka kebanyakannya bertutur dalam bahasa Hokkien, manakala kumpulan Kuala Lumpur, Seremban dan Ipoh kebanyakannya berbahasa Kantonis dan Hakka. Di selatan semenanjung Malaysia, terutamanya Johor, bahasa Mandarin paling banyak ditutur oleh masyarakat Cina di sana. Sebagai kesan daripada pengaruh media berbahasa Mandarin dari Singapura serta penggunaan bahasa Mandarin dalam pendidikan formal, ini telah menyebabkan ramai orang, terutama generasi muda, untuk menyisihkan penggunaan dialek Cina yang lain seperti Teochew dan Kantonis. Di Malaysia Timur pula, bahasa Hakka dan Mandarin laris ditutur kecuali Sibu yang cenderung kepada bahasa Fuchao serta sandakan dengan bahasa Kantonis. Samfu membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Kantonis. Ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain dari Cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, rombong atau di rumah. Samfu dibuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Samfu turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina, tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan samfu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolar tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kaum lembut seperti kain sutera. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia. Cheongsam. Sejarah kehadiran kaum Cina bermula dengan berkembangnya Melaka sebagai pusat perdagangan, diikuti Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Kehadiran mereka ini membawa bersama adat desam, budaya dan corak pakaian tradisional yang kemudiannya disesuaikan dengan suasana tempatan. Busana klasik Cina yang hasilnya berlapis-lapis syarat dengan sulaman benang emas dan sutera, kini masih boleh dilihat dengan diubah sesuai mengikut peredaran masa dan kesesuaian. Jubah labuh, Cheongsam, baju Shanghai dan Samfu
kekal dipakai di dalam majlis dan upacara. Pakaian ini dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Biasanya dipakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan semasa Tahun Baru Cina. Baju ini asalnya labuh tetapi lama-kelamaan disingkatkan hingga ke paras lutut. Cheongsam dipakai ketat dan berbelah di kiri dan kanannya. Pakaian tradisional kaum Cina lelaki iaitu jubah labuh. Pakaian jubah labuh merupakan satu jenis baju tradisional yang biasa dipakai oleh lelaki bangsa Cina semasa Tahun Baru Cina. Kebanyakannya masih dihasilkan dari negeri China menggunakan fabrik sutera dan brok yang berwarna terang dengan ragam hias benang emas dan perak. Pakaian Cheongsam atau baju panjang yang selesa dan anggun juga sering dilihat hingga ke hari ini. Lazimnya, Cheongsam mempunyai leher yang tinggi, butang di bahagian bahu, bentuk yang sendat di pinggang dan belahan di kiri dan kanan kain. Pakaian ini selalunya dibuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain lembut. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Qamari Cina. Kalender Qamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sebenar nama haiwan. Tahun Baru Cina melambangkan permulaan titik permulaan dalam nasib dan kehidupan. Sebelum hari Tahun Baru bermula, sanak saudara yang jauh akan kembali berkumpul. Rumah akan dicuci dan segala hutang piutang dikutip atau dibayar agar mereka tidak sentiasa dikelilingi hutang sepanjang tahun yang baru. Mercun dibakar pada tengah malam bagi menandakan bermulanya Tahun Baru dan bagi menghalau puaka dan malang. Rumah-rumah dihiasi dengan buah limau sebagai simbol murah rezeki, bunga dan pokok limau. Tahun Baru Cina diraihkan dengan jamuan Yin Sang dan kuih bakul. Kaum keluarga akan makan besar dengan masakan tradisi seperti daging itik, daging salai, sosis, kuih pulut dan limau mandarin. Golongan muda pula akan melawan golongan tua dan menerima wang ampau dalam merah bagi melambangkan nasib baik yang diberikan oleh orang yang berkeluarga kepada mereka yang masih belum kahwin. Perarakan tarian naga atau singa akan diadakan dengan kereta berhias yang diiringi bunyi gendang 15 hari selepas perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan Tahun Baru Cina ditamatkan dengan perayaan Cap Gomeh. Tahun Baru Cina disambut di negara-negara dan wilayah-wilayah yang diduduki oleh ramai orang Cina seperti China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan juga di pekan Cina di meratanya. Tahun Baru Cina juga disambut di tempat-tempat yang kuat dipengaruhi dengan budaya Cina, termasuk memakai takvim Qamari Cina, termasuk Korea, Tibet dan Bhutan, Mongolia, Vietnam dan Jepun hingga tahun 1873. Hari Cap Gomeh 15 hari selepas Tahun Baru Cina merupakan Hari Cap Gomeh disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Cap Gomeh disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran, di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Bunga api dibakar dan tanggung dinyalakan bagi meraihkan Cap Gomeh. Manakala pesta perahu naga yang juga dikenali sebagai Hari Ketupat atau Duan Wuji merupakan perayaan tradisional Cina yang disambut pada hari kelima bulan kelima mengikut kalender Cina. Terdapat beberapa legenda tentang asal-usul pesta perahu naga ini. Namun, kisah yang paling popular ialah tentang Ku Yuan, seorang keturunan bangsawan pada zaman negeri-negeri berperang. Pada zaman 403
hingga 221 sebelum Masihi. Pada zaman itu, China terdiri daripada 7 negeri yang saling berperang, termasuk negeri Qi, Shu, Yan, Han, Zhou, Wei, dan Qin. Negeri Qin yang paling kuat dan agresif selalu melancarkan serangan terhadap 6 negeri yang lain. Mercun ialah sejenis perkakas letupan kecil yang direka terutamanya untuk menghasilkan bunyi bising yang amat kuat, terutamanya dalam bentuk dentuman kuat. Apa-apa kesan visual turut bersampingan dengan tujuan itu. Mercun mempunyai sumbu dan dibalut dengan longsongan kertas yang sangat tebal agar dapat menampung letupan besar. Mercun serta bunga api kini dipercayai berasal dari China. Tarian singa ialah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh 2 orang penari, iaitu seorang memainkan di bahagian hadapan dengan menggerakkan kepala kostum, manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Kedua-dua penari itu akan bergerak seakan-akan singa di atas pentas yang disediakan. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, drum, dan dentuman mercun yang dikatakan akan membawa tuah. Seterusnya, makanan tradisional kaum Cina ialah Tang Yuan, yang lebih dikenali sebagai bola pulut. Sekali tengok ianya seperti kuih puteri mandi kerana kebiasaannya dihidang di dalam mangkuk dan merupakan berbola beras pulut berkuahkan manisan. Kebiasaannya di negara Cina, menu ini dimakan semasa musim sejuk pada bulan Disember. Yinsang terdiri daripada beberapa irisan memanjang sayuran yang berwarna-warni dan pelbagai tekstur. Ianya merupakan simbolik majmuk yang cukup penting dalam masyarakat Cina untuk mengeratkan silaturahim sesama kaum, keluarga dan sahabat andai. Dalam hal ini penting kerana makanan ini sangat popular dalam menu makanan utama mereka dalam sebutan perayaan Tahun Baru Cina. Kuih bakul atau Nian Gao atau kuih Tahun Baru Cina ialah makanan China yang diperbuat daripada tepung pulut berbentuk seperti dodol. Sesungguh pun boleh dimakan bila-bila masa. Secara tradisi, kuih ini paling laris dimakan ketika sebutan Tahun Baru Cina. Memakan kuih bakul dipercayai membawa tuah pada masa perayaan ini kerana namanya Nian Gao, di mana perkataan bermaksud kuih. Dalam nama kuih ini berbunyi sama seperti perkataan Gao bermaksud tinggi, melambangkan erti semakin tahun semakin tinggi, atau ringkasnya setahun lagi kehidupan, setingkat lagi kemajuan. Sesungguh pun pelbagai jenisnya, namun semuanya berkongsi ramuan pulut sama yang dihancurkan atau dikisar menjadi adunan dan bergantung kepada jenis itu. Boleh diacu begitu sahaja atau dimasak semula untuk mengukuhkan ramuannya. Kuih bakul pelbagai-bagai jenisnya termasuklah jenis-jenis yang didapati dalam masakan Shanghai dan masakan Kantonis dari Guangdong. Selain itu, peralatan musik Cina ialah Bo, yang juga dikenal sebagai po, adalah sejenis alat muzik yang diklasifikasikan dalam kumpulan audiofon. Alat ini sangat popular semasa dinasti Sui dan dinasti Tang. Sepasang piring bulat yang rata biasanya diperbuat daripada kepingan gangsa. Masyarakat Cina biasanya menganggap bunyi yang kuat sebagai baik, seperti mana amalan mereka membakar mercun untuk menghalau hantu. Erhu dikategorikan sebagai alat kordofon. Ia merupakan sejenis alat muzik gesekan bertali 2.
Erhu adalah di antara alat muzik paling popular dalam keluarga Hunkin di China. Badan erhu digilap dengan rapi dan di bahagian hujungnya berbentuk naga, sementara di bahagian bawahnya ialah kotak bunyi yang dipasangkan dengan kulit ular. Di dalam orkestra Cina, erhu terbagi kepada dua, iaitu erhu abad pertama dan abad kedua, atau ringkasnya dipanggil erhu pertama dan kedua. Liuqin adalah alat muzik dalam kategori kordofon. Ia merupakan alat muzik bertali yang dipetik seperti pipa, bersaiz lebih kecil dan bunyi seperti sebuah mandolin. Liuqin dipetik dengan satu alat pemetik yang diperbuat daripada tanduk, tetapi sekarang alat pemetik ini diperbuat daripada plastik. Ia digunakan juga untuk mengiringi opera Cina dan nyanyian rakyat. Selain itu, ia digunakan untuk memainkan not-not yang tinggi di dalam orkestra Cina. Qing dan cap adalah alat muzik dalam kategori ideophone. Alat ini dibuat serupa dan digunakan secara berpasangan. Alat muzik dalam keluarga Simba berbentuk bulat dan berlekung di bahagian tengah seperti cawan. Diperbuat daripada kepingan gangsa nipis. Garis pusatnya adalah di antara 12 hingga 14 cm bagi alat yang kecil dan 23 hingga 26 cm bagi alat yang besar. Qing dan cap berfungsi sebagai penanda masa dan menentukan tempo dalam pancaran pipat. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.